Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa alhimna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah malam ni kita boleh sambung lagi pengajian ilmu saraf kita, iaitu Talaqi at FBK, program Talaqi at FBK. Dan malam ni kita dah masuk ke halaqah yang ke-25 dan hari ini 14 hari bulan 2. 14 hari bulan 2. Esok 15 hari bulan 2. Maknanya tahun baru ni dah sebulan setengah. Sebulan setengah. Jadi masing-masing pakat tanya diri masing-masing lah. Apakah yang anda telah lakukan dalam masa sebulan setengah ini? Apakah yang telah anda lakukan? Yang sama ada berkait dengan kita kata perkara-perkara personal ke tak, ataupun yang berkait dengan kerja kita lah. Ada. Semoga kita semua dah buat yang terbaik lah dan akan sentiasa buat yang terbaik. Antaranya menyelesaikan kerja-kerja kita, tanggungjawab kita, tugasan-tugasan kita kan. Yang kita duduk rancang selama ni itulah dah. InsyaAllah semoga Allah bagi kemudahan dan Allah permudahkan. Tak. Baik, pada minggu lepas saya minta maaf, saya tidak boleh bersiaran sebab pada minggu lepas ada tugasan-tugasan, tanggungjawab yang perlu diselesaikan lah. Kalau minggu lepas dia bolak sikit, sumbat sikit tak. Okey, jadi kita dalam hidup ni apabila ada kadang-kadang tu orang panggil kalau istilah fiqh tu kan fiqhul aulawiyat tak. Tu dalam bab fiqh, tapi dalam bab kita punya kerja-kerja seharian kita ni ada benda-benda yang kita kena takdimkan dia lah. Kadang-kadang tu masa kita okey, kita boleh buat semua benda, tapi ada kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kadang bila kerja tu banyak sangat dan masa tu terhad, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Tak, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Jadi pada masa tu kita kena buat pilihan lah. Jadi kita kena di situ marinya tadilah fiqhul aulawiyat tu dah. Macam gitulah tak, maknanya aulawiyat tu nak ayatnya. Kita kena takdirkan benda yang kita nampak benda tu perlulah. Dan hak lain tu kita KIB dululah. Gitu. Okey, jadi minggu lepas hari Ahad dengan hari Rabu, kelas Sorah dengan kelas Balarah, minggu lepas KIB. Alhamdulillah, minggu ni alhamdulillah kerja tu tak habis sama, tak habis. Tak, tapi kita boleh ejah lah. Ada masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kita ejah lah. Okey. Baik. Ustaz Fauzi, macam mana? Kita ada berapa orang dah? Kita dah ada 10 orang. Okey. Baik, kalau gitu kita sambung pengajian kita malam ni. Kita tunjuk kitab kita mana? Betul tak ni? Okey. Baik, sini dah. Okey. Kita dah masuk ke muka surat 56 56. Masya-Allah. Ni nak habis dah tajuk ni, akan masuk lepas ni tajuk baru. Okey. Tak apa. Baik. Baik, kita baca ni fi'il mu'tal yang terakhir sekali lah ni. Dua beradik ni dah fi'il mu'tal yang terakhir sekali. Okey. Iaitu al-fa'lu al-lafif. Okey, al-fa'lu al-lafif. Fi'il lafif ni dia ada dua. Satu lafif mafruq dan satu lagi lafif makrun. Dah nampak tu? Satu lafif mafruq, satu lagi lafif makrun. Lafif mafruq
Okey, wa huwa ma kanat lamuhu wa fa'uhu harfai illah. Okey. Kita masih lagi dalam membicarakan fi'il yang ada huruf illah. Okey. Jadi lafif mafruk ni adalah huruf fi'il yang ada dua huruf illah. Lafif mafruk. Dia ada dua huruf illah. Jadi mafruk, kenapa dinamakan mafruk? Dan satu lagi, kenapa dinamakan makrun? Sebab mafruk tu dia terpisah kan. Maknanya huruf illah tu dia ada gap, dia terpisah. Sebab tu disebut situ ta'rif dia wa huwa ma kanat lamuhu lam wa fa'uhu harfai illatin. Maknanya huruf lam, lamul fa'il dengan fa'ul fa'il tu, maka dia terpisah dengan ain kan kat tengah kan. So huruf illahnya adalah duduk di hujung dan duduk di depan. Kat tengah tu harfun sahih. So bila dia terpisah gitu, maka kita pun ulama saraf namakan dia mafruk. Mafruk. Okey, untuk lafif mafruk ni, maka kita faham selalulah kat bawah tu, kita tengok selalu kalau bawah tu lafif makrun. Maka lafif makrun tak? Makrun maknanya dia berekar tak? Berekar. Berekar ni maknanya dia sekali lah, bersekali. Dia saling berkait. Maknanya apa? Maknanya dia duduk dekat-dekat. Jadi wahwa ma kanat ainuhu walamuhu harfai illatin. Lafif makrun tu, ain dia dengan lam dia tu adalah huruf illah. Fa harfun sahih. Jadi maknanya dia dekat ain harfun illah, lepas tu lam harfun illah. Tapi mafruk ni dia fa tu harfun illah, lepas tu lam harfun illah. Dia dipisahkan oleh ain yang merupakan harfun sahih. Okey. Baik. So isu dia sini apa mudah je insya-Allah sebab kita faham dah baru ni naqis, kita faham dah apa ni misal, fa'il naqis kita faham dah. Maka di sini dia hukum dia tu sama je. Okey, sama je. Okey. Dia punya apa ni al-i'lal yang berlaku di apa di pada huruf pada kalimah ni ataupun pada fa'il ni dia lebih kurang kan. Okey. Tak apa kita baca sebab tu sini dia tidak panjang apa ni Syekh Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah pun dia sebut ringkas je. Dia sebut ta'rif, dia sebut contoh, lepas tu okey habis nah. Okey. Tengok dia kata wahwa yu'amilu fi wahwa yu'amalu fi isnadihi muamalatal mithali min haisul fa'u wa muamalatan naqisi min haitsul lamu. Dan dia ni dimuamalahkan lah. Saya baca wahwa yu'amalu dah fi isnadihi. Dia tu fa'il tu kita nak buat lagu mana? Kita nak muamalah dengan dia tu lagu mana? Jadi dia tu dimuamalahkan dengan fi isnadihi ketika kita nak sandarkan dia tu kepada apa dia ni kepada ta'ul fa'il ke contohnya kepada alifus naini ke apa semua tu. Dia kata sebagaimana yang kita buat, kita muamalahkan dia, kita buat fa'il misal min haitsul fa, huruf fa kat depan tu. Sebab misal kan huruf misal contoh dia apa wa'ada huruf fa'il misal kan sebab huruf fa dia tu harfun illah. Sebagaimana kita ikut syarat kaedah-kaedah yang kita baca dah sebelum ni pasal fa'il misal, maka samalah juga huruf fa fa'ul fa'il yang ada pada fa'il lafif mafruk ni sama. Okey. Contohnya apa? Contohnya kalau wa'ada. Lepas tu bila mudhari' dia jadi ya'idu. Dia tak baca yau'idu dak wa'ada ya'idu. Maka sini pun samalah. Waw tu nanti dia akan dibuang, lepas tu dia tengok contoh depan ni. Contoh dia waqa yaqi. Kita tak baca waqa yauqi dak. So hak depan tu dia ikut pada syarat-syarat, kaedah-kaedah, kriteria-kriteria yang disebut ketika dia menceritakan pasal fa'il misal. Okey. Okey, min haitsu al-fa'u. Kita baca min haitsu al-fa'u dak. Sebab situ i'rab dia tu dia marfu' okey. Dia di sini jadi apa sini? Jadi jangan baca min haitsul fa'i dah, ingat dah. Lepas haitsu tu. Sini i'rab dia apa Ustaz Fauzi? Dia jadi mubtada' tak? Maka dia khabar kepada mubtada' mahzuf Saya pun tak ingat. Cuma ingatnya dia tu memang marfu'. Tu je.
Tu penting tu. Dia jadi apa tu, tak apalah kata ingat-ingat tak. Tapi hak kita nak confirm dia tu bagi depan. Sebab bila kita cakap ni kita tidak salah. Orang tak tanya apa baca depan tu jadi apa. Kadang-kadang kita ingat tercover lah. Kalau tak ingat tak apa. Tapi kita cakap tu betul. Nanti saya ke ataupun Ustaz Fauzi kena tulis. Okey. Min haitsu al-fa'u. Okey. Wa muamalata an-naqisi min haitsu al-lam. Okey. Lamul fa'il tu sebagaimana kita buat pada fa'il naqis baru ni, sama juga kita buat pada fa'il lafif mafruq ni. Pada huruf apa ni akhir dia tu, maknanya lamul fa'il tu yang merupakan huruf illah. Okey. Fanaqulu fil fa'li waqa. Baik, sini kita tengok contoh dia. Saya tak pergi. Sini Dr. Abdul Aziz sebut ringkas je. Waqa. Okey, dia ambil waqa, lepas tu waqaitu, waqaina, waqau. Lepas tu mudhari' dia aqi, naqi, yaqiyani, yaquna. Lepas tu fa'il amal dia qih, qiyaqu, ala wazni ila'u. Okey, yang ni saya nak tunjuk ni lah mudah. Saya nak tunjuk tasrif tawaf ni. Apa ni? Ai tasrif ni. Tapi fa'il waqa tak ada. Tapi dia sama dengan fa'il wa'a ni. Samalah. Okey. Ni kalau boleh tengok. Saya besar sikit lah. Okey. Nampak dah insyaAllah. Okey. Boleh dah? Okey. Wa'a, waqa, sabalah wa'a, ya'i, waqa, yaqi. Okey. Kita tengok mana dekat wa dulu. Tengok. Wa'a, wa'aya, wa'au. Kalau boleh ikut baca sekali dengan saya dah. Kita buat macam dalam kelas lah. Okey. Wa'a, wa'aya, wa'au. Wa'at, wa'ata, wa'aina. Wa'aita, wa'aituma, wa'aitum, wa'aiti, wa'aituma, wa'aitunna, wa'aitu, wa'aina. So kalau waqa sama dah. Waqa, waqaya, waqaw. Sini ni yang kadang kita takut kita akan confuse dengan nak baca waqa ke, nak baca waqau ke, waqu. Sini. Sinilah biasanya kita akan tu. Kalau belakang-belakang ni waqaita, waqaitu tu saya rasa macam mungkin tidak keliru Okey. Sini ni yang biasa kita akan keliru. Jadi ingatlah waqa, waqaya, waqau. Okey. Waqat, waqata, waqaina. So bila dah waqaina ni tak ada masalah lah hal lain tu. Waqaita, waqaituma, waqaitum, waqaiti, waqaituma, waqaitunna, waqaitu, waqaina. Okey. Baik, itu satu. Itu Ustaz Fauzi jawab dah. Mubtada, betul dah, wa khabaruhu mahzuf. Okey. So ingat dah, jangan salah dah bila sebut haisu tadi, selepas dia tu adalah mubtada. Bila mubtada kat dia marfu' lah. Okey. Ataupun marfu' lah. Okey. Baik. So settle dah. So sininya tengok wa'a, waw dengan belakang dia ni apa ni? Alif maksurah. Alif, tapi asal alif ni adalah ya. Apabila kita dalil dia apabila kita buat masdar al-wa'yu, kita katakan al-wa'yu, kesedaran, al-wa'yu. Kita tak kata al-wa'wu, al-wa'yu. Maka itu jadi bukti yang alif maksurah ni adalah ya asal dia nah. Okey. Sebab itulah bila anta, antuma, antum ni dia kena balik semula huruf asal dia ni. Itu kan dalam kaedah yang fa'il naqis tu kan. Tu boleh rujuk semula. Wa'aita, wa'aituma, wa'aitum. Ya tu kena timbul balik. Okey. So ini berkenaan dengan wa'a, waqa dan yang sewaktu dengannya. Okey. So habis itu fa'il lafif mafru'. Lafif mafru'. Baik.
Lepas tu hak yang kalau hak tadi abang, hak ni adik dia lah. Lafif makrum. Abang tak apa, dia pisah sikit sebab dia abang kan. Adik ni tak boleh, dia kena duduk dekat-dekat. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Okey, al-lafiful makrun wa huwa ma kanat ainuhu wa lamuhu harfai illatin. Okey. Dia sama juga wa huwa yu'amilu muamalatal fa'il. Sama juga daripada segi ni. Okey. Wa huwa yu'amalu muamalatal fi'li an-naqisi min haisul lam. Huruf illah yang di akhir tu, lamul kalimah tu ataupun lamul fi'li tu sama macam tadi. Maknanya kita muamalahkan dia, kita ikut, kita buat dia tu, kita perubahan apa yang berlaku dan sebagainya tu adalah mengikut kaedah ataupun hukum hakam dalam fi'il yang berkait dengan fi'il naqis. Tak sama. Okey. Watabqa ain, tapi watabqa ainuhu duna taghyirin. Ain apa ni, walaupun dia huruf illah, tapi dia tidak berubah apa-apa, dia akan kekal. Maknanya kita faham sini yang lafif makrun ni, kita hanya fokus perubahan tu pada yang lamul fi'il ataupun lamul kalimah sahaja. Adapun ainul kalimah tu ataupun ainul fi'il tu, walaupun dia harful illah, tapi dia kata tabqa ainuhu duna taghyirin. Okey. Jadi contoh yang dia buat mari tawa dah, kalimah tawa yatwi. Apa makna tawa? Tawa ni lipat. Lipat. Bukan kena lipat bolehlah, kena lipat Kalau kena lipat kau orang kena tipu boleh juga tak? Matwiyun boleh tak? Ana matwiyun. Boleh kata gitu. Bolehlah dari segi balaghah boleh dah. Okey. Kalau tadi waqa maksud dia apa? Al-wiqayah tak? Waqayaki maknanya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharakanlah dak. Jaga dak. Wiqayah pun boleh dak. Samalah, maknanya dia lebih kurang dah. Iaitu apa? Mencegah, jaga dak. Bolehlah. Itu maksud waqa dah. Okey. Yang ni tawa. Okey, so apa perubahan yang berlaku apa semua madi mudhari amal ni? Okey, Ustaz tunjuk ni lah mudah. Tunjuk tasrif tawa ataupun ai tasrif. Yang Ustaz Fauzi dah buat comel dah ni. Okey, benda ni kena minta dengan Ustaz Fauzi. Okey, tapi tawa tak ada. So kita ambil rawa. Sama je. Rawa, okey. Ustaz besar sikit. Kecil sikit lagi. Okey. Nampak tak? Aywa. Okey. Lafif makrun. Rawa. Makaroni itu apa dia dipanggil makaroni makaron. Ada kaitan tak dengan makrun ni? Mungkin kot sebab yang mi tadi duk tepek tak? Boleh tak kita? Pernah terfikir tak? Ahmad pernah terfikir tak? Panggil makaroni tu sebab dia duduk tepek gitu dah. Okey, so soalan Saif tu. Stok ayat tasrih ada lagi kalau Ustaz Fauzi? Tu Ustaz Fauzi dah jawab. Saif nak buat ngajar kat UIA ke? Depa ejekaf, betul. Makrun, makaroni. Ustaz ingat bila belajar bahasa Arab dulu tak? Masa pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab itulah yang level 1 tu kan. Memang akan tahulah. Memang akan dua kalimah fi'il brother. Apa kata nama yang berkait dengan makan, dengan minum ni yang memang biasanya ada dalam teks. Satu makrunah, betul tak? Makrunah. Makrunah. Maknanya makaroni kan. Ataupun mi kan. Satu lagi Nescafe. Nescafe kan, ingat tak? Okey, tak apalah, saja je. Okey. Lafif makrun. Okey, cuba tengok. Fi'il sini rawa. Yang tadi Ustaz lupa lah nak baca fi'il mudhari'. Apa tak? Khabar. Aduh. Okey. Fi'il mudhari'.
Fi'il mudhari' Ustaz lupa tadi. Sini baru perasan. Tadi Ustaz baca fi'il madi je. Okey, tak boleh kita kena ulang balik. Ustaz dah ingat. Okey. Sorry. Kita balik semula tadi. Apa dia tadi? Wa'a tak? Okey. Kena tunjuk. Okey, kena tunjuk tak boleh. Tengah ngaji kan? Kena tunjuk. Oh, kurang sikit. Okey. Tadi wa'a tadi Ustaz baca yang madi saja, tak ingat. Okey. Tengok yang mudhari'. Tengok mudhari'. Wa'a ya'i. Tengok dah, wa'a ya'i. Ni tadi yang apa ni huruf waw kat depan ni dia ikut fi'il misal dia punya hukum dia kan. Dalam fi'il misal tu waw tu dia kena buang. Okey. Jadi wa'a ya'i. Okey. Baik. Apa dia punya tasrif 14 dia? Tengok. Ya'i ya'iyani ya'una. Ta'iyani. Kalau hunna ni ya'ina. Ni ya'una dengan ya'ina. Lepas tu ta'iyani ta'una. Lebih kurang lah. Ni ya'una, yang ni ta'una. Lepas tu ta'ina. Ta'iyani ta'ina. So antunna dengan antunna dengan apa ni anti ni sama dah. Ta'ina dengan ta'ina ni sama daripada segi kita kata sebutan dia ni. Okey. Na'i dah. Na'i. Okey, benda ni kadang yang kita akan confuse-nya ialah sini biasanya dekat huwa, huma, hum ni. Ya'auna ke ya'una. Okey, itu satu. Lepas tu okey, bila sini kita confirm dah yang hum tu ya'una, maka settle lah yang antum ni dia akan ta'una juga. Yang biasanya apa ni hunna apa ni hunna ya'ina dah. Ya'ina okey, anti ta'ina, antunna ta'ina. Okey, dia akan ni ina ni. Ina. Antunna dengan anti dia akan sama secara zahirnya. Biasa gitulah hak yang kita akan keliru. Hak lain tu insya-Allah tak ada masalah. Pengalaman Ustaz pun masa Ustaz belajar dulu pun hak yang itulah yang kita akan keliru. Menyebabkan kalau kita bercakap dan kita nak guna fi'il yang lagu ni untuk ramah, dia akan dalam kognitif kita ni akan lambat sikit. Lambat sikit. Anas sendiri pun dia akan jadi lambat. Benda gini. So benda gini sebenarnya dia perlu kepada kemahiran kita selalu guna. Kalau kita tahu kaedah saja, mungkin kita akan lupa tak. Tapi kalau kita dah banyak membaca, banyak menulis, dia akan membantu benda tu, dia lekat dalam kepala. Bila ada je home je kita nampak dah. Ya'una. Kita selalu guna, selalu jumpa. Tapi kalau kita 14 tahun jumpa sekali contoh dah memang dah ingat. Susah dah. Lambat kita boleh kalau kita ingat kaedah kita nak pukul dalam kepala ni kan, kita nak bayang dalam kepala, tapi gitulah bahasa ni dia gitu. Okey, boleh dah. So kita tadi kita undur, lepas tu kita back to the future balik. Tadilah. Okey, mana tadi Ustaz Fauzi? Rawa dah. Rawa. Saif, tolong cari makna rawa. Rawa yarwi. Saif. Okey. Tak apa, kita belajar sama-sama kan? Okey. Saif dengar tak tu? Okey, lepas tu tulis dekat komen. Okey. Ustaz kat atas sikit. Okey, ni tadi rawa tadi nah. Okey. Jadi rawa, mari kita baca sama-sama dah, ikut Ustaz baca. Rawa, rawaya. Rawau. Rawat. Rawata. Rawaina. Rawaita. Rawaituma. Rawaitum. Rawaiti. Rawaituma. Rawaitunna. Rawaitu. Rawaina. Okey. Kalau fi'il mudhari', fi'il mudhari' lepas ni kita tahlil fi'il madi dulu. Nak tengok mana biasa kita akan confuse. Okey, syukran Saif dia ketua kelas, tak apa. Kita boleh minta tolong dia. Rawa, rawaya, rawau. Kita tak baca rawu dah, kita baca rawau. Rawau, rawaya, rawau.
Okey. Rawat. Bila mari rawat tu tak apalah, rawat. Rawata, rawaina. Bila dah rawaina tu gak, rawaita, rawaituma, rawaitum, rawaiti, rawaituma, rawaitunna, rawaitu, rawaina, biar bila dah rawaina gak, biasanya lepas tu kita akan sekat lah. Itu pengalaman saya lah. Okey. Bila jumpa dah rawaina, biasa lepas tu dia settle. Dia laju je. Rawaita, rawaituma, rawaitum, rawaiti, rawaituma, rawaitunna, rawaitu, rawaina. Kok yang akan kita confuse-nya, akan kelirunya home tu. Kita tak ingat. Rawa, rawaya, rawau. Okey. So di sinilah kita perlu ingat kaedah yang fi'il naqis tu. Okey. Kalau yarwi, rawa yarwi. Okey. Okey, tu boleh tengok deh makna rawa tu. Yang Ustaz Fauzi. Okey. Rawa yarwi. Okey, yarwi, yarwiyani, yarwuna. Yarwuna. Yarwi, yarwiyani, yarwuna. Okey. Tarwi, tarwiyani, yarwina. Okey. Tarwi, tarwiyani, tarwuna. Bila dah home tu yarwuna, maka antum tak ada masalah lah, akan tarwuna lah. Yang bezanya depan tu lah yar dengan tar je lah. Okey. Lepas tu kalau takdi hunna tu yarwina, okey, maka anti tarwina dan dia akan sama dengan antunna. Tarwina, tarwiyani, tarwina, arwi, narwi. Tu. So sininya home jugalah. Biasanya takut kita keliru. Yarwauna ke yarwuna? Sebab kita baca rawa, rawaya, rawau. Okey. Takut-takut kita kata dah rawa, rawaya, rawau, maka hak ni patut yarwauna dah. Ada. Sebab dia yarwi, yarwiyani, yarwuna. Okey. Itu kaedah dalam fi'il naqis yang waw tu dia kena baris depan sebab apa? Sebab dia dia meraihkan waw tu. Tak. Okey. Yarwi, yarwiyani, yarwuna. Okey. So pengalaman ustaz lah, biasanya hak itulah hak yang kita akan keliru. Kita akan keliru situ dan kita akan teragak-agak. So kita hafal lah, kita kena biasa gunalah, biasa guna. Okey. Kita fokus pada hak yang tepat-tepat. Hak kita keliru tu, yang pertama kita faham betul, lepas tu kita selalu guna, insya-Allah dia akan menyebabkan kita kurang buat silap lah. Tapi pengalaman ustaz lah, benda-benda gini kita akan cepat lupa lah. Even ustaz sendiri pun kita akan cepat lupa. So bila ustaz duduk nengung tengok kenapa benda ni berlaku, sebab satu je benda dia, sebab kita yang pertamanya memanglah sebab hafalan kita ni tak, memang sehari ke sehari tu kita akan semakin berkurangan kan, betul tak? Kadang ni faktor umur kita, faktor pemakanan kita, semua benda ni tak kita makan belaka tak. Sedangkan orang zaman dulu, ulama-ulama dulu tak, kadang dia jaga dia punya, sebab ni dia punya aset dia ni, dia punya ingatan dia ni, aset dia kan, dia jaga tak. Kita kadang ialah jadi makanan pun dia akan di samping juga ialah kita tidak buat latihan untuk otot kita, betul tak? Kita benda lagi banyaklah kita punya amalan kita lah biasanya, tidak macam amalan orang dulu-dulu, ulama-ulama dulu, menyebabkan kita punya kogniti kita semakin lemah tak? Bila kita dah berumur sikit tu, kita tambah pula kita ni tak menghafal Quran tak? Tak baca Quran ke contohnya. So benda-benda gitu dia akan menyebabkan kita punya otak kita lemah tak? So benda itulah kalau kita boleh tak? Saya pesan ke diri saya dan juga pada semualah, kalau kita boleh, kita perkemah ni. Okay? So kalau kita kognitif kita kuat, lepas tu kita ingat, kita guna semua, insya-Allah benda-benda gini kita tidak akan salah. Sebab bahasa ni kan semua tahu dia mumarasah kan, dia mumarasah. Mumarasah, hafalan dan mumarasah. Kita guna semua, insya-Allah kita tak akan lupa lah. Okey. Baik.
So settle dah. Jadi hari ni muka surat 56 dengan 57 ni, maka dengan resminya tamatlah sudah bahagian apa ni, PL huruf ilah ni. Okey, kalau kita tengok balik tak, daripada muka surat apa ni, surat berapa dia bab isnadul af'al tak, isnadul af'al. Okey, dari muka surat ni, muka surat 44. Di bawah tajuk nombor 3, isnadul af'al ila dhamair. Kalau tengok sini boleh. Okey, nak saja sebelum kita pindah tajuk baru, okey, nak recall balik sikit. Muka surat 44. Daripada sini. Daripada tajuk ni, isnadul af'al ila dhamair ni terus membawa ke muka surat 57 tadi. Habis dekat sini. Okey, boleh. So tu satu tajuk tu. Ya, Dr. Abdul Ar-Rajihi dia kumpulkan dan dia bagi tajuk isnadul af'ali ila dhamair. Semua duduk sini. Okey. Jadi kalau orang yang baca daripada awal, okey, so nanti kan kalau nak rujuk kitab ni, dia tahu dah dekat mana dah. Apa ni perbahasan yang Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut. Okey. Baik, kita ada setengah jam lagi. Ustaz nak masuk ke tajuk baru, iaitu tajuk yang keempat. Okey. Taukidul fi'li bin nun. Okey, ini tajuk dia. Tajuk ni taukidul fi'li bin nun. Okey. Semua tahu nun taukid kan? Nun taukid tak? Masa sekolah dulu, satu contoh yang masyhur lah. Ustaz Ziri pun mengapa wallahi la ajtahidanna fi durusi. Betul tak? Betul tak? Tu contoh yang paling masyhur di sekolah. Ustaz-ustaz pun biasa guna contoh tu. Wallahi la ajtahidanna fi durusi. Demi Allah, aku akan bersungguh-sungguh di dalam pelajaran aku, di dalam pengajian aku. Betul tak? Itulah dia nun taukid. Nun taukid. Dan perasan tak yang kita ni sebenarnya boleh kata jarang kot, ataupun mungkin tidak pernah kot. Ada orang jarang-jarang, ada orang tak pernah langsung kot buat nun taukid untuk musanna dengan jamak. Apa tak buat sebab tak tahu nak buat lagu mana. Betul tak? Kadang bila buat nun taukid tu untuk enta je lah tak. Contoh tak, ataupun untuk seorang je lah tak. Untuk mufrad lah tak. Tapi bila musanna dengan jamak, sudah sombak dah buat guan. Okey. Jadi bila kita belajar tajuk ni, dia akan ajar pada kita lagu mana kita nak buat apa ni, kita nak bubuh nun taukid di fi'il yang musanna, jamak, bahkan pada fi'il yang mu'tal. Pada fi'il yang mu'tal. Jadi maknanya bila kita khatam tajuk nombor 4 ni, kita baca, kita faham, baca, lepas tu kita faham, lepas tu kita amal. InsyaAllah. Kita amal tu apa? Maknanya kita gunalah penulisan kita ke. Kalau tak ada sangat orang nak, kalau kita tak ada masa tulis status Facebook tak apa dah. Status WhatsApp tak apa dah. Kita tulis kan. Okey. Ataupun kita bercakap, kita guna. Sebelum ni kita duk guna, kita taukid fi'il tu binun untuk apa? Untuk suara aja. Mungkin lepas ni bila kita belajar, kita boleh buat taukid untuk 2 orang, untuk 3 orang. Betul tak? Jadi barulah ada peningkatan dah. Okey, tak apa, jangan bimbang. Kita baca dan insya-Allah kita cuba fahamkan dan kita cuba amalkan. Cumanya untuk tajuk ni kita dah ada dah. Kita kata apa? Ringkasan dia untuk mudah. Kita kata apa? Kita untuk apa ni? Untuk mudah kita rujuklah. Untuk mudah kita rujuk, untuk kita hafal. Okey. Tapi tak apa, yang tu keriang. Kita baca dulu apa yang Dr. Abdul Ar-Rajihi dia nak rayakkan kita ni dah. Boleh dah? Okey. Baik. Benda tu Saif.
Okey. Ustaz ni sambil-sambil tengok komen dah. Boleh dah? Okey, malam ni kita slow-slow ya, slow and steady ya. Slow and steady. Okey. Baik. Taukidul fi'li bin nuni. Okey. Baik, kita baca sama-sama dah. Okey. Kalau Ustaz salah tolong betul dah. Kalau Ustaz baca salah tolong betul. Nunut taukidi fil arabiyyati nunani. Nunani. Thaqilatan wa khafifatan. Wahia lahiqatun sarfiyatun tuaddi ma'nan sarfiyan muayyanan. Wahuwa taqwiyatul fi'li. Waja'ala. Ja'ala tak boleh, salah. Waja'lu. Okey, saja je. Okey, sebab kadang nampak gitu nak baca ja'ala dah. Wahuwa taqwiyatul fi'li. Waja'li. Bukan. Waja'lu. Waja'lu zamanihi mustaqbalan. Okey. Wa anta ta'lamu annal fi'lal mudhari'a yadullu 'ala zamanil hadiri waz-zamanil mustaqbali wa huwa ma yaqulu anhu al-ulama'u innahu yadullu 'ala al-hali wal istiqbali. فإذا لحقته نون التوكيد فإنه يدل على المستقبل ليس غيره. Boleh baca gitu? Boleh tak? Kau nak baca laju? Kita baca laju boleh? Okey, kita dah. Tak apalah dah. Kita slow-slow Okey, ustaz ni lah ngajar surah tapi ada benda-benda ustaz rasa ustaz nak sebut tu ustaz sebut dah. Jangan boring dah. Okey, saja je. Okey, cuba baca laju boleh tak? نون التوكيد في العربية نونان ثقيلة وخفيفة وهي لاحقة صرفية تؤدي معنى صرفيا معينا وهو تقوية الفعل وجعل زمنه مستقبلا وأنت تعلم أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر والزمن المستقبلي وهو ما يقول عنه العلماء إنه يدل على الحال والاستقبال فإذا لحقته نون التوكيد فإنه يدل على المستقبل ليس غيره. Boleh tak macam gitu? Cuba dah. Tanya-tanya kita baca kan, kita bosan boring tak? Kita cubalah. Kita sorang-sorang je, tak payah tunjuk kat orang, tak payah. Tak payah nak rakan, nak ubah dalam Facebook, tak payah. Kita sendiri tu, kita nak cuba dah untuk diri kita sendiri. Boleh tak? Boleh kita boleh nilai diri kita, aku duduk ngaji selama ni tak? Aku baca kitab, boleh. Kita buatlah. Okey. Soalan, kenapa thaqilatan? Okey, sebarang soalan akan dijawab oleh Ustaz Fauzi dan saya. Boleh tak? Okey. Situ tu memang dia kena baca mansub, kena baca mansub situ. Dia dalam bab i'rab ni Ustaz Fauzi dengan saya insya-Allah. Saya kita dah train dah dia. Untuk bahagian-bahagian i'rab ni. Okey. Dia biar saya jawab dulu. Kalau tak ni Ustaz Fauzi, kalau last kali tak boleh baru saya jawab. Tidak gitu, Nur Thuraya. Okey. Kita tunggu dah jawab apa Ustaz Fauzi. Okey, sini memang dia baca maksud. Memang kita baca nunut taukidi fil arabiyyati nunani thaqilatan wa khafifatan. Okey. Ataupun gini dia kena faham dia Nur Thuraya dia. Okey, kadang-kadang i'rab ni ialah sekarang ni hak ustaz baca ni hak yang ustaz nampak situ berdasarkan kepada fahaman ustaz memang kita baca baris atas. Tapi kadang-kadang mungkin wallahu alam dah boleh baca baris depan ataupun boleh baca sakilatun wa khafifatun. Boleh juga atas takhrij lain tu, atas takhrij lain. Wallahu alam dah. Benda gini dia orang-orang hak yang mahir bahagian i'rab tahulah. Ustaz ni nak kata mahir tu tidaklah. Cumanya berdasarkan hak yang maklumat lah. Maklumat hak ada sikit-sikit tu. Situ ustaz yakin dia baca saqilatan wa khafifatan. Tu insya-Allah. Okey. Tapi kalau baca nuna ni saqilatun wa khafifatun tu mungkin dia situ
dia dia hazah ditakdirkan huma sakilatun wa khafifatun, mungkin juga dia boleh belaka. So sini ni sebenarnya saya mungkinlah dia boleh baca belaka ni, sakilatan wa khafifatan ataupun sakilatun wa khafifatun. Okey. So kalau kita nak selamat kita wakaf nunani taqilah wa khafifah. Waktu memang confirm tak salah. Betul. Okey, tak apa. Ustaz ni lama pula sini saja je. Okey, dia kadang belajar sorah ni kalau kita nak baca terjemuh makna syarah tu kadang boring juga kan? Boring juga dah. Okey, ustaz mengajar pun kadang boring juga dah. Maknanya baca syarah. So kita melencong sekali-sekala ke benda lain tu tak apa. Okey. Baik. Okey, kita habis dah bab tu dah. Okey. Sekarang kita nak faham apa maklumat ataupun ilmu yang Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah nak sampaikan kepada kita di dalam perenggan ini. Kita tengok. Dia kata nunut taukid fil arabiyyah nunani. Nun taukid dalam bahasa Arab ni ada dua nun. Okey, satu nunut taukid at-taqilah, satu lagi nunut taukid al-khafifah. Taqilah maknanya berat. Khafifah maknanya ringan. Okey. Okey, taqilah dengan khafifah, berat dengan ringan. Okey. Baik. Nun taukid ni dia apa dia sebenarnya? Dia nun apa? Tu jenis dia. Dia ada hak berat dengan dia ada hak ringan. Hak berat dengan ringan tu saya rasa semua orang tahu dah. Hak berat tu mana hak yang ada tasydid. Kalau hak yang ringan tu nun tu dia mati dah. Nun mati tu. Tak. Okey. Cumanya dia tu apa nun taukid tu? Okey, Datuk Abdul Ar-Rajihi bagi takrif dia kata nun tu adalah lahiqah sarfiyah tuaddi makna sarfiyan muayyana. Lahiqah ni maknanya dia kita lampirkan tak? Surat kan, kalau surat tak kita kata mulhaq ataupun kitab tak kita panggil mulhaq. Mulhaq tu maknanya benda yang kita lampirkan. Mulhaqat tak? Ataupun setengah tu dia guna murfaqat tak? Maknanya benda yang duduk di bahagian belakang tu yang lampiran tahu lampiran kan? Okey. Jadi dia ni adalah lahiqah, benda yang terlampir di situ. Dia tu lahiqah dah, ikut sekali ada situ. Al-lahiq ni orang mari ke dia dak. Okey. Orang tu pergi dulu, lepas tu kita akan ikut dia. Kan bila kita baca doa baca ucap salam kepada orang di kubur kan. Kita kata wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallahu bikum lahiqun. So lahiqun tu akan ikut. As-sabiqun orang pergi dulu. Kita ni al-lahiqun. So lahiqun ni dia ikut. Dia ikut hidup belakang tu. Belakang fa'il tu. Tu maksud lahiqa yalhaqu. Okey, boleh tak? Okey. Wa hiya lahiqah sarfiyah. Dia tu pula dibubuh di situ, dia mari situ, dia duduk situ tu, dia tu sarfiyah tu. Sebab sarfi, sebab ilmu saraf. Okey. Dan dia bukannya sebab nahwu ke apa tak. Dia sebab sarfiyah. Okey. Dan tujuan dia pula tuaddi maknan sarfiyan muayyanan. Dia membawa makna tertentu, makna ilmu saraf yang tertentu, maknan sarfiyan. Makna dari segi saraf. Makna ni kan dia banyak, satu makna balaghiyan, makna nahwiyan, makna sarfiyan, makna apa lagi? Kok yang pecahan-pecahan bahasa Arab yang lain kot. Okey, so jadi sini dia makna sarfiyan muayyana yang tertentu. So apa dia makna dia? Tu. Taqwiyatul fi'li satu, wa ja'lu zamanihi mustaqbalan. Kita baca ja'lu dah sebab dia ataf kepada takwiyah. Takwiyah tu masdar, maka ja'ala yaj'alu ja'lan. Okey. So walaupun dia masdar, dia masih lagi boleh beramal situ macam fi'il ja'ala juga. Sebab itulah mustaqbalan tu kita baca bagi atas. Okey. Tapi zamanihi tu mudhafun ilaih dia lah. Jadi sini dia seolah macam ja'lu tu dia idhafat kepada fa'il dia. Bukan, dia idhafat kepada maf'ulun bih dia, idhafat kepada maf'ulun bih dia. Sebab ja'ala ni dia menasabkan dua maf'ulun bih dah. Okey, tak apa. Tak dapat hal tu pun tak apa. Baca sini adalah wa ja'lu zamanihi mustaqbalan. Maksud dia apa?
Taqwiyatul fi'li. Dia nak memperkuatkan fi'il. Maknanya kita faham situ, fi'il tu, mana-mana fi'il yang ada nun taukid, maka fi'il tu adalah fi'il yang diperkuatkan. Ada fi'il gagah tu, yang dipergagahkan, boleh? Yang diperkuatkan, yang diperkasakan. Taqwiyatul fi'il. Okey. Lepas tu satu, fi'il tu sendiri, dari segi dia tu sendiri, dia jadi kuat, jadi gagah, jadi perkasa. Dan satu lagi, dia memberi kesan kepada waja'lu zamanihi mustaqbalan. Bila ada je nun taukid tu, maka kita kena faham dah bahawa dia akan membawa kepada makna depan. Maknanya al-mustaqbal, masa depan. Maknanya benda yang akan berlaku selepas tu. Mustaqbal, akan berlaku selepas tu. Bukannya sekarang dan bukannya telah lepas. Kemudian okey. So situ dua maklumat situ kan. Yang pertama nun taukid dia ada dua, satu saqilah, satu khafifah. Yang kedua pula kenapa buat mari nun taukid. Okey dah. Lepas tu dia syarahlah. Okey lagi dia kata wa anta ta'lamu, kata mu tahu bahawa annal fi'lal mudhari'a yadullu 'ala zamanil hadiri wa zamanil mustaqbali. Okey, fi'il mudhari' mu tahu dia menunjukkan kepada hak sekarang dan juga yang akan datang. Okey, kalau bahasa Inggeris dia panggil apa? Present tense tak? Present tense tak? Bukan tak? Present tense kan benda hak sekarang ni tak? Okey, dan juga future tense, future tense, present tense, future tense. Ya, sekarang dan yang akan datang dak. Okey, kita semua tahu kan, kita belajar nahwu dak, kita belajar sarah. Okey, bila fi'il mudhari' dia memang tidak menunjukkan masa lepas, tapi dia menunjukkan sekarang dan juga benda yang kita nak buat. Okey, istiqbal, benda itu akan berlaku lepas ni. Okey, jadi dia kata anta ta'lamu annal fi'lal mudhari' yadullu 'ala zamanil hadir wal mustaqbal. Wa huwa ma yaqulu anhu ulama. Ni kalam ulama kata, mana dia huraikan pula ayat dia tu, dia kata wa huwa ma yaqulu anhu ulama, yang ulama sebut tentangnya apa dia? Innahu yadullu 'alal hal wal istiqbal. So kita kena faham lepas ni, ingat sampai bila kita baca kitab sarah, bila kita baca kitab nahwu, bila kita jumpa ayat al-fi'lul mudhari'u yadullu 'alal hali wal istiqbal, maka kita hak mengajar ni kita tahu dah cara kita nak syarah maklumat ataupun info yang kita nak syarah. Dr. Abdul Ar-Rajhi cover dah sini, riwayat dah sini, ajar kita sini. Kita faham daripada dia kata wa huwa ma yaqulu anhu ulama innahu yadullu 'alal hali wal istiqbal. Kita nak syarah dia, al-hal tu maknanya az-zamanil hadiri, al-istiqbal tu adalah az-zaman al-mustaqbal. Nampak? Kalau kita cikgu, ustaz, ustazah, kita jumpa ayat ni, maka kita jangan ragu-ragu untuk syarah kepada pelajar kita. Okey, yadullu 'alal hal huna ma'nahu yadullu 'ala zamanil hadiri. Wa yadullu 'alal istiqbal yakni yadullu 'ala zamanil mustaqbali. Siapa yang kata tu? Dr. Abdul Ar-Rajhi. Okey? Boleh? Benda tu memang dah maklum dah. Cumanya kita kata nak sandar mana, sandar sini. Benda ni simple je. Tapi kadang-kadang tu bila kita mengajar, contohnya kalau kita pengajar, kadang-kadang kita bukan dalam bab ni sajalah, dalam bab lain pun kadang-kadang kita rasa nak syarah ke mana. So bila kita baca gini dah, kita ingat benda-benda gini ni, tujuan kita nak huraikan dan nak bagi pelajar kita faham. Okey. Tetapi dia kata tak habis lagi tu. Fa idza lahiqatuhu nunut taukid. Fi'il mudhari' dia menunjukkan kepada az-zaman al-hadir dengan az-zaman al-mustaqbal. Tapi fa idza lahiqatuhu nunut taukid je, fa innahu yadullu 'alal mustaqbali. Baca gua tadi. Laisa ghaira. Sesungguhnya dia menunjukkan kepada mustaqbal je. Laisa ghaira, nak terjemah gua tak ada dah hak lain lah. Laisa ghairahu bahasa dia. Laisa ghaira, tak ada dah hak lain. Tak ada dah. Maknanya hanya tunjuk kepada az-zaman al-mustaqbal. Taksir yang lain boleh Ustaz Fazli diterima. Diterima. Laisa ghaira dah. Hak ni dah. Okey, taksir dah hak lain. Boleh. Okey. Cumanya
Mungkin laisa ghaira ni kita jarang guna kan. Gunalah. Nak tahu nak guna mana? Tak apa. Saya tak mau khabar. Cari dalam Google. Cuba cari laisa ghaira, apa i'rab dia, guna lagu mana, banyak. Tarik je dalam Google tu ada. Lepas tu gunalah. Okey. Boleh dah? So baik, kalau saya tanya, apa poin ataupun maklumat ataupun info yang Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut dalam perenggan ni? Jawab dia. Okey, ada 3 ataupun 4 perkara dah. Okey, berarti faham dah. Okey. Hak ni. Walitawkidil fi'li bin nuni ahkamun na'riduha 'ala an-nahwi tali. Bila kita nak taukidkan fi'il ni dengan nun, maka di sana ada ahkamun, ada hukum-hukum dia. Na'riduha, kami akan bentangkan ni 'ala an-nahwi tali, sebagaimana berikut. 'Ala an-nahwi tali tu dah, sebagaimana berikut. Okey, kita ada lebih kurang dalam 8 minit. Okey, kita baca setakat kita dah. Okey. Saya pada bubuh maklumat laisa ghaira. Okey. Tiada yang lain. Okey dah. Baik. Al-madi. Okey, ni fi'il madi tiba-tiba saya mari satu benda nak sebut biarlah. Pelajar-pelajar saya yang ada dah. Berapa kali dah sebut tapi saya yakin hak yang ingat tu tak akan buat sadah dah. Masih ramai lagi. Sebenarnya masih ramai lagi pelajar kita bila dia tulis je al-fi'lul mudhari'u, al-fi'lul madi dengan fi'lul amri tu disadah lagi. Fi'il mudhari' lagi sebut fi'lul mudhari'i dah. Dia tidak berbuah alif lam. Fi'il madi pun sama. Betul lah kita cakap, kita sebut fi'il madi. Tapi bila tulis tu kena betul lah. Al-fi'lu al-madi. Kalau kita nak buang alif lam pada fi'il tu, kita sebut fi'lun madin, fi'lun mudhari'un. Ada. Mana dia mari dalam bentuk sifat mausuf. Dua fi'il tu. Tapi bila fi'il amal, dia mudhafun ilaih. Jangan pergi pandai-pandai tulis al-fi'lu al-amri. Nanti salah siapakah yang malu, mereka dan ustaz mereka lah. Tak. Jadi hak ni benda ni ustaz pun kadang-kadang yalah maknanya dah nak habis ngaji dah, ada lagi hak yang salah. Kita anggap dia salah lah, dia terlepas pandang lah. Tapi sepatutnya benda tu dia tak boleh salah. Dia tak boleh salah. Okey. Okey, baik. Tak apa, Ustaz terlitah lah ni, nampak diturut molek tu, fi'il mudhari', fi'il madi, fi'il amal. Ustaz ingat benda tu, Ustaz dah nak memperingatkan lah. So jaga molek dah. Ingat semua dah ayat Ustaz dah. Saif, apa, kalau hak baru-baru ni mungkin tak pernah dengar lagi, Ustaz tak guna lagi. Apa ni, apa ada tadi, Izzuddin ada tadi tak? Izzuddin, Wan Rashid. Apa ayat Ustaz? Siapakah yang malu? Mereka dan okey, baik. Sekarang ni kita fokus pada yang pertama, alif tu al-madi. Okey, hak ni jelas ni, hak ni memang semua orang tahu ni, tapi tak apa kita baca. Dia kata al-madi, fi'il madi. Yumtana'u tauqiduhu bin nun. Fi'il madi memang tak boleh. Mamnu', dah yumtana', mamnu', yumtana'u tauqiduhu bin nun. Jangan bubuh nun taukid pada fi'il madi. Kalau bubuh, siapa yang malu? Mereka tak. Okey. Di annahu yadullu 'ala zamanil madi. Kita baca dalam perenggan di atas tadi, tak. Nun taukid ni dia menunjukkan kepada fi'il, kepada zaman mustaqbal. So bila ada zaman mustaqbal, macam mana kita nak taukid fi'il madi? Ni bukan back to the future. Back to the future lain. Back to the future. Back tu balik. Sepatutnya balik ke zaman lepas. Tapi balik kepada to the future. Macam mana balik to the future? Nak faham tajuk dia tu kena tengok cerita dia baru faham. Waktu bab lain. Tapi hak ni fi'il madi. Lepas tu kita nak taukid dengan nun taukid. Tak boleh. Sebab li'annahu yadullu 'ala zamanil madi tu. Okey. Wan nun, sedangkan nun tu tukhallisul fi'la lil mustaqbal.
Dia mentakhliskan, dia mengikhlaskan, dia akhlasa yukhlisu, khallasa yukhlisu, sama tak, maknanya mengikhlaskan. Ataupun maknanya menyucikan, maknanya dia tu memang pure, perfect untuk lil mustaqbal. Dia tak boleh dah. Dia tu memang tugas dia tukhallisul fa'la lil mustaqbal. Dia guna fa'al tukhallis tu. Nak menunjukkan memang dia tu hanya semata-mata nak jadikan fa'il tu mustaqbal. Tu je memang dia punya tugasan dia. So bila gitu, dia tak ada kompromi lah dengan benda lain. Dia kata aku ni diciptakan, diwujudkan adalah untuk ukhallis al-fa'il lil mustaqbal. Dan mu fa'il madi buat benda pula aku nak taukid munya. Kalau mu nak taukid juga, mu pergi minta tolong dengan sahabat aku lah. Siapa dia? Qat. Duduk sebelah rumah dia. Nama dia Qat. Qad boleh lah kalau nak takkidkan fi'il madi. Okey. So dia kata walidzalika yumtana'u an taqula, maka tak bolehlah mu nak kata katabanna, au zahabanna, Muhammadun zahabanna, Muhammad sesungguhnya telah pergi. Tak boleh. Kita kena kata qad zahaba. Kalau kita nak taukid lah, kita bubuh qad sebab dia fi'il madi. Sebab nun taukid ni dia hanya khusus untuk fi'il mudhari' sahaja. Okey, soalan lepas ni saya jawab dah. Okey. Al-amru, okey, tu alif dah, faham dah? Okey, so ringkas ceritanya sini poinnya maknanya fi'il madi tak boleh masuk nunut taukid. Okey, jangan buat salah. Okey. Al-amru fi'il amr. Okey, fi'il amr yajuzu tauqiduhu daiman wa biduni syartin. Ingat tu. Ingat siapa bila-bila. Fi'il amr dia yajuzu tauqiduhu. Okey. Even fi'il mudhari' pun, fi'il mudhari' ada fi'il mudhari' dia ada hukum lain, sorry. Fi'il amr dulu. Dia yajuzu tauqiduhu. Fi'il mudhari' dia ada, ustaz tak mau sebut lagi sebab sini dia ada apa ni syarat-syarat dia ni. Bahkan dia wajib dan sebagainya. Biar dulu. Wajib tu biar dulu. Okey, kita sebut madi mudhari', kita jangan lompat hati pedih. Okey, al-amru yajuzu tauqiduhu. Harus. Maknanya kalau awak rasa nak taukidkan dia, taukidkanlah. Kalau awak rasa malah aku nak taukid nak sebut nun dengung belakang malah atau ayah tak apa, dia yajuz. Okey. Dan dia pula biduni syartin, dia tanpa syarat. Tanpa syarat. Okey, yajuzu tauqiduhu daiman wa biduni syartin. Jadi dia atas awak lah, atas kita lah. Kalau kita rasa nak taukidkan dia, taukidkan. Kalau kita tak ambuh sudah. Okey, li'annahu mustaqbalun daiman. Kenapa dia biduni syartin? Sebab dia tu memang fi'il yang dah menunjukkan mustaqbal dah. Maka sebab itulah dia tidak ada syarat. Tapi fi'il mudhari' dia ada syarat dia, kita akan baca. Mungkin minggu depan lah, tak ada Madani tak. Kita akan baca minggu depan. Dia memang ada syarat sebab apa? Sebab fi'il mudhari' ni dia ada yang menunjukkan kepada hal dan dia ada menunjukkan kepada istiqbal. Tapi fi'il amr ni dia memang dah mustaqbal daiman dah. Dia fi'il yang menunjukkan kepada mustaqbal dah. Maka sebab itulah dia boleh taukid tanpa syarat. Okey, tengok. Uktubanna, izhabanna, is'ayanna. Itu dia buat apa ni taukid sakilah. Nunut taukid sakilah. Kalau nunut taukid apa ni khafifah, uktuban, izhaban, is'ayan. Okey. Yang contoh-contoh ni apa semua tu kita ustaz akan tunjuk ada minggu depan lah apa ni dia punya carta dia. Okey. Cuma sini ni kita nak tahu dulu dia punya syarat-syarat dia dulu. Okey, boleh tak? Baik, 10.29 ada seminit lagi. So yang al-mudhari' ni kita baca minggu depan insya-Allah dah. So harap-harap minggu depan kita boleh lagi bersiaran. Orang mana ada malam ni harap-harap minggu depan wajib masuk, wajib hadir, boleh tak? Wajibkan diri sendiri. Okey, kalau kelas ustaz ada minggu depan aku nak hadir. Sebab apa? Sebab aku nak khatam tajuk nunut taukid ni. Bab minggu depan ni ustaz nak cerita pasal fi'il mudhari'. Fi'il madi, fi'il amr dapat ada maklumat, dapat ada info. Okey, hak ni nak apa? Nak menutup dengan nak menutup maklumat tu dengan fi'il mudhari'. Okey. Boleh dah? Okey, habislah di kitab ni. Okey, ada soalan ni tanya ni. Nak jawab ke mana ni? Susah juga ni tak? Ada soalan daripada Arisha Tasnim. Arisha Tasnim ni student bas kita ke? Arisha?
Boleh tu tak? Sekali-sekala Ustaz nak check ke tak? Apa ni? Ni lah pelajar-pelajar ataupun apa ni? Yang online ni yang tulis kat bahagian komen. Tak tahu juga daripada mana. Okey. Arisha Tasnim. Subhi pelajar bas kita. Okey. Arisha. Okey, Ustaz, bila nak guna nak jawab mana Ustaz Fauzi bila nak guna fa'lun madin dan al-fa'lul madi dan contohnya. Terima kasih Ustaz. Dia gini, dia nak jawab ni susah juga tak? Mana Ustaz Fauzi dia bukannya dia susahnya nak sebab dia sekarang ni dia apa soalan ni sebenarnya Arisha Tasnim dia melibatkan bukannya fi'il madi ke mudhari' ke amal, dia penggunaan alif lam dalam ayat tu. Jadi dia masuk dalam bab bagaimana kita nak guna alif lam dalam ayat tu. Okey. Tak. Sebab sini isu dia adalah isu alif lam tu sebenarnya. Al-fi'lu al-madi, fi'lun madin. So situ sebenarnya dia adalah isu alif lam. Bukannya isu fi'il madi ke mudhari' ke amal. Contohlah, okey. Contoh kita kata kita tulis contoh kita tulis kataba. Kita tulis kataba, kita kata ni kita buat ayat kataba dalam kurungan gitu kita kata fa'lun madin. Titik. Lepas kita kata hadzal fi'lul madi maknahu fil lughatil malayuwiyati telah menulis. Dia telah menulis ke? Nampak? Ustaz ulang balik. Contoh dah, cuba bayangkan Okey. Dalam kurungan tulis kataba. Okey. Tulis kataba, okey. Seolah-olah apa ni satu ayat dah, seolah-olah kataba tu adalah mubtada'. Lepas tu khabar dia fa'lun madin. Kataba fa'lun madin. Titik. Lepas tu hadzal fi'lul madi. Kena buat alif lam lah. Sebab dia dah makrifah dah. Sebab dia dah menunjuk dah balik kepada kataba. Hadzal fi'lul madi maknahu fil lughatil malayuwiyah telah menulis. Tu contoh hak mari dalam fikiran ustaz lah kalau nak jawab soalan Arisha Tasnim. Ya betul, dia berkait dengan topik nakirah dan makrifah Okey. Ada soalan lain tak? Rabiatul Adawiyah, apa benda tu panjang tu? Ustaz, apa benda tu? Ada nak tanya apa? Okey. Tadi soalan Nur Suraya tadi dah jawab dah kan? Okey, tak ada dah? Okey. 10.33 dah. So kelas kita berhenti malam ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung dengan PM mudhari'. Penting ni. Dah tolong mana kalau kita free minggu depan kita hadirlah, kita nak habis tajuk ni. Sebab lepas ni kalau kita habis tajuk ni kita boleh nak buat nun taukid untuk fi'il mudhari' untuk musanna. Musanna ataupun untuk jamak yang kita tak pernah buat sebelum ni. Mungkin di sekolah dia fokus, mungkinlah Ustaz tak tahu sebab ni pengalaman Ustaz dulu dalam silibus Ustaz ngaji 20-30 tahun dulu di universiti lain lah. Di sekolah 30 tahun dulu memang silibus dia tu silibus nun taukid itu untuk untuk mufrad je. Musanna jamak tu rasanya macam tak ada rasaku. Wallah aku Ustaz salah. Okey. Ini peluang kita nak belajar benda ni dan kita nak buat. Okey. Apalah kita berhenti setakat ni malam ni. Jadi kita sambung minggu depan insya-Allah kan kita tutup dengan Ustaz minta maaf banyak dah kalau malam ni Ustaz banyak pusing kau tu kau nak kau tu dah. Okey, Ustaz minta maaf banyak. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah. Terima kasih pada semua yang dapat hadir pada malam ni. Terutamanya Saif yang kita latih ketua kelas dia Ramadan ni Ustaz Fauzi dah.
Okey. Terima kasih.